Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, hari ini kita sambung yang semalam. Masih lagi bab 9, laju dan percuitan. Tapi hari ini kita nak tengok. Okey. Hari ini apa yang kamu akan belajar? Kita nak tengok memerihalkan perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam. Dan melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit. Okey, tapi hari ini kita tak buat penukaran unit. Saya hanya nak tunjukkan laju seragam, laju tak seragam dan juga nak buat pengiraan laju dan laju purata. Esok baru kita buat penukaran unit. Okey, so kita teruskan. Kalau kamu nak rujuk buku teks, kamu boleh tengok muka surat 172. Okey, saya teruskan dengan laju seragam dan laju tak seragam. Okey, kita tengok laju seragam dan laju tak seragam. Apa beza laju seragam dengan laju tak seragam ni? Okey, yang pertama ini adalah guli A, ini adalah guli B. Okey, kita tengok dulu guli A. Okey, dalam guli A bukan ada banyak guli ni. Ni ada satu guli. Okey, dia kata guli mula-mula dia berada pada 0 cm, dia berada pada titik asal. Kemudian dia bergerak sejauh 2 cm, dia ambil masa dalam masa 1 saat. Kemudian daripada 2 cm dia bergerak kepada 4 cm. Maksudnya dia bergerak lagi 2 cm dan dia menggunakan masa yang sama. 1 saat juga masa yang diambil untuk bergerak dari 2 cm ke 4 cm. So, dia bergerak 2 cm, masih lagi menggunakan masa yang sama, 1 saat. Kemudian daripada 4 cm, dia bergerak ke 6 cm, 6 cm, masih lagi masa yang sama, 1 saat. Kemudian bergerak lagi 2 cm untuk sampai ke 8 cm, masih lagi menggunakan masa yang sama, masih lagi dalam tempoh yang sama, 1 saat. Okey, manakala guli B pula, okey, ini guli B. Guli B pula, dia bergerak jauh dia sama 8 cm. Tetapi, okey, kita tengok cara pergerakan dia. Pergerakan dia mula-mula dari 0, dia pergi ke 2 cm. Masa yang diambil adalah 1 saat. Lepas tu, daripada 2 cm, dia nak bergerak ke 3 cm. Maksudnya, dia hanya bergerak 1 cm saja kat sini. Okey, tapi masa yang digunakan adalah masa yang sama, 1 saat. Tapi jarak dia dah berkurang, 1 cm sahaja. Kemudian daripada 3 cm, dia bergerak ke 5 cm, dia mengambil masa 1 saat juga. Tapi jarak dia 2 kan? Okey, 2. So, daripada 5 cm, dia bergerak ke 8 cm, masa yang digunakan masih lagi sama 1 saat. Okay, dia kata bandingkan jarak yang dilalui oleh guli A dan guli B dalam masa 4 saat. Dia kata dalam masa 4 saat, jarak dia sama, masa dia pun sama, jarak dia sama, masa dia pun sama. Guli yang manakah mempunyai laju seragam dan guli yang manakah mempunyai laju tak seragam? Jelaskan idea anda. Okey, so kat sini dia buat graf dalam bentuk graf bagi pergerakan guli tersebut. Kalau masa dia 1 saat, dia bergerak 2 cm. Masa dia 2 saat, dia bergerak 4 cm. Masa dia 3 saat, dia bergerak 6 cm. Masa dia 4 saat, dia bergerak 8 cm. Manakala untuk guli B, dia kata 1 saat dia bergerak 2 cm. So, 1 saat dia bergerak 2 cm. 2 saat dia bergerak 3 cm. Okey, 3 cm. Sebab apa? Ini 1 saat, 2 saat. Tapi dia boleh pergi sejauh 3 cm. 3 saat dia bergerak 5 cm dan 4 saat dia bergerak 8 cm. Okey, daripada kedua-dua graf ini sebenarnya kita dah boleh tahu graf A ataupun graf jarak masa bagi guli A ni, okey, ini menunjukkan laju seragam. Sebab apa? Sebab dia kata guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Maka guli A bergerak dengan laju seragam. Oleh itu, laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Maksudnya, ini dia bergerak 2 cm 1 saat. 2 cm lagi 1 saat. 2 cm lagi 1 saat. 2 cm lagi 1 saat.
So, jarak dia bergerak sama dan masanya juga sama. Itu dinamakan sebagai laju seragam. Okey. Kita tengok pula guli B. Guli B dia kata, guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza. Maka guli B bergerak dengan laju tak seragam. Sebab dia kata perubahan jarak yang tak sama. Yang ini dia bergerak 2 cm tapi masa dia 1 saat. Ini dia bergerak 1 cm tapi masa dia masih lagi 1 saat. Ini dia bergerak 2 cm 1 saat. Ini dia bergerak 3 cm 1 saat. So, jarak pergerakan dia tidak sama walaupun tempoh masa sama. So, itu dinamakan laju tak seragam. Oleh itu, laju tak seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Okay, so kalau kamu nak tengok daripada graf, kalau graf garis lurus macam ni, graf linear, ini akan menunjukkan laju seragam. Tapi kalau kamu tengok graf bengkok-bengkok, itu menunjukkan graf laju tak seragam. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok contoh 3. Contoh 3 dia kata, Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Jelaskan jawapan anda. So, dia tanya kamu, Farid ni buat laju seragam ke tak seragam? Okey, kita tengok Farid. Dia ada dua pit stop lah kita kata. Okey, mula-mula dia bergerak 170 km dalam masa 2 jam yang pertama. So, jam yang pertama, kita buat kat sini. Okay. Oh, ini jam yang pertama. Okey, ini jam berikutnya. Okey. Dia kata untuk jam yang pertama, dia bergerak 170 km dalam masa 2 jam. Untuk jam yang berikutnya, dia kata dia bergerak sejauh 190 km dalam masa 4 jam. So, dia tanya kamu, adakah laju seragam ke tak? So, kita cari dulu laju untuk jam yang pertama. So, macam mana nak cari laju? Semalam kita dah belajar nak cari laju. Kita boleh guna segitiga. Laju adalah jarak bahagi masa. So, laju sama dengan jarak bahagi masa. So, jarak kita 170 km bahagi dengan masa kita 2 jam. So, akan dapat 85 km per jam. Okey, kita tengok pula untuk jam berikutnya. Laju, jarak bahagi masa. So, jarak 190 km bahagi masa dia 4 jam. So, 190 bahagi 4 akan dapat 47.5 km per jam. So, kamu tengok kat sini. Adakah kedua-dua lajunya sama? Tak sama kan? So, kalau laju dia tak sama, itu menunjukkan. Okey, kamu boleh buat kesimpulan. Kamu boleh kata kelajuan trailer
trailer tidak seragam. Sebab apa? Kerana lajunya berbeza. Okey, laju dia berbeza. Okey. So, sekarang kita dah dapat jawapan. Okey, kita tengok contoh 4. Okey, dalam contoh 4, dia kata, Encik Mahes memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. So, dia kata dia nak pukul bola golf dari P sampai S tapi dia melalui Q dan R. Dia tanya kamu, adakah bola ni mempunyai laju yang seragam? So, kamu tengok dulu daripada P kepada Q jarak dia 40 meter. Masa dia 2 saat. So, kita boleh cari dia punya laju. So, laju dia kat sini, laju dia adalah jarak bahagi masa. So, jarak dia 40 km bahagi dengan 2 saat. Bukan 40 km, 40 meter. Hebatnya dia kalau dia buat 40 km kan. Okay, so 40 meter bahagi dengan 2 saat. So, yang ini dapat 20 meter per saat. Kita tengok pula dari Q ke R. Q ke R 70 meter bahagi 3.5 saat. So, kamu dapat 20 meter per saat juga. Untuk R ke S, 60 meter dalam masa 3 saat. So, cari dia punya laju. Laju dia 60 meter bahagi 3 saat. So, 60 bahagi 3 dapat 20 meter per saat. So, sekarang kita dah dapat laju dari P ke Q, laju Q ke R, laju R ke S. Sama tak? Sama kan? 20, 20, 20. So, disebabkan sama, kita kata bola golf mempunyai laju seragam. Kenapa? Kerana lajunya adalah sama. Okey, boleh jawab gitu aja. Okey, so itulah laju seragam. Okey, so kita nak tengok pula seterusnya. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang laju purata. Okey, laju purata ni bukan hanya digunakan. Laju purata ni digunakan untuk memberikan gambaran tentang laju sesuatu benda yang bergerak dengan laju tak seragam. Maksudnya, contoh saya bagi contoh. Contoh dia kalau kita ada satu kereta api. Kita ada kereta api. Okey, kereta api tu daripada Ipoh, dia nak pergi ke Alor Setar. Okay, dia nak pergi Alor Setar tapi dia berhenti di Pulau Pinang. Okey. Ipoh dia nak pergi Alor Setar tapi dia berhenti di Pulau Pinang. Okey. Dari Ipoh ke Pulau Pinang, dia menggunakan laju dia sebanyak 110 km per jam contohnya. Dari Pulau Pinang ke Alor Setar, dia menggunakan laju 120 km per jam. Nampak tak? So, ini laju tak seragam kan? So, kita akan guna laju purata. So, kita akan cari purata laju untuk kereta api tu dari Ipoh ke Alor Setar. Kita nak cari dia punya purata. Macam mana nak cari laju purata? Kita gunakan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Contoh macam kereta api tadi,
kita mesti ambil jumlah jarak. Jarak dari Ipoh ke Alor Setar, berapa jarak dia? Kita bahagi dengan masa dari Ipoh sampai ke Alor Setar, berapa masa dia? So, itulah maksud dia jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, dia masih lagi menggunakan konsep yang sama. Laju, jarak, bahagi dengan masa. Tapi bila purata, dia akan melibatkan jumlah. Okey, so kita tengok. Jom cuba. Saya terus kepada jom cuba. Contoh kamu boleh tengok sendiri. Okey, jom cuba 4. Jom cuba 9.1 nombor 4. Kita tengok soalan dia. Dia kata, jarak dari Tanjung Malim ke Muar ialah 272 kilometer. Tanjung Malim pergi Muar. Dia kata Tanjung Malim pergi Muar, jarak dia 272 kilometer. Sebuah bas bertolak dari Tanjung Malim pada jam 08.30, pukul 8.30 pagi lah. Purata laju bas itu ialah 80 km per jam. Pukul berapakah dalam sistem 24 jam bas itu tiba di Muar? Okey, so kamu kalau tak nampak, kamu boleh buat dalam bentuk rajah. Kamu boleh conteng-conteng dalam bentuk rajah. Okey, bas ni daripada Tanjung Malim, dia nak pergi ke Muar. Dari Tanjung Malim, dia pergi ke Muar. Okey, dia kata jarak Tanjung Malim nak pergi Muar ni, jarak dia adalah 272 kilometer. Dia kata dia bertolak dari Tanjung Malim, pukul 8.30 pagi. Okey. Purata laju bas ialah 80 kilometer per jam. Pukul berapakah dia sampai Muar? So, daripada sini kita kena cari dari Tanjung Malim pergi Muar berapa masa yang diambil. Okey, so kita tengok kat sini 80 km per jam. Bermaksud, okay, dia membawa maksud 80 km dalam masa 1 jam. Okay, dia bergerak sejauh 80 km dalam masa 1 jam. Kalau jarak dia 272 km, 272 km, berapa jam? So, kita ambil 272. Okay, 272 bahagi dengan 80. So, kita dapat 3.4 jam. So, daripada Tanjung Malim nak pergi ke Muar, dia akan mengambil masa selama 3.4 jam. Kalau dia kata dari Tanjung Malim, dia bertolak pukul 08.30. So, pada pukul berapakah dia sampai di Muar? So, kalau Tanjung Malim dia mula bergerak 08.30, tambahlah dengan berapa jam dia perjalanan dia? 3.4 jam. Salah ni. Okey. Saya tukar dalam unit jam biasa. So, 08.30 adalah 8.30 pagi. Tambah dengan 3.4 jam. Tak boleh. 3.4 jam, kita tukar dulu kepada minit. So, kamu tukar dulu. 3 jam, 3.4 jam, kita tahu 3 jam. So, 4 ni kita tukar, dia akan jadi 4
per 10 darab 60. Okey, dapat 24 minit. So, 3/4 jam adalah 3 jam 24 minit. Okay, so tadi dia kata dia bertolak dari Tanjung Malim pukul 08.30. So, kena tambah dengan 3 jam 24 minit. Okay, akan dapat. Okay, ini sistem 24 jam. Kamu dah belajar masa sekolah rendah. So, 54, 8, 3, 11. So, dia akan tiba jam 11.54. Okay. Jam 11.54. Sebab dia nak dalam sistem 24 jam. Okey. So, bas tu akan tiba pada pukul 11.54 pagi. Okey. So, boleh kan? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Soalan 6. Okey, untuk soalan 6, dia kata, okey, kamu boleh baca. Dia kata, Umar memandu teksi dari Ipoh ke Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya. Dia singgah di Tapah untuk mengambil barang sebelum meneruskan perjalanannya ke Kuala Lumpur. Dia memandu dari Ipoh ke Tapah dengan purata laju 100 km per jam dengan jarak 60 km. Diberi laju purata teksinya dari Ipoh ke Kuala Lumpur ialah 110 km per jam dengan jarak 220 km. Hitung laju purata teksi Umar dari Tapah ke Kuala Lumpur. Okey, so kalau kita tengok dari penceritaan ini, kita tahu teksi itu dia bermula perjalanan dia dari Ipoh. So, dia mulakan perjalanan dia dari Ipoh. Lepas tu dia singgah di Tapah. Okay, dari Tapah dia meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Okey, dari ayat ini dia kata dari Ipoh ke Tapah, purata lajunya 100 km per jam dengan jarak 60 km. Maksudnya, dari Ipoh nak pergi Tapah, jaraknya 60 km. Tapi dia bawa dengan laju purata 110 km per jam. Okey, sekarang kita kumpulkan maklumat dulu. Kemudian dia kata laju purata dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Dari Ipoh pergi Kuala Lumpur, dia kata laju puratanya 110 km per jam dan jarak Ipoh ke Kuala Lumpur adalah 220 km. So, dia nak kamu hitung laju purata dari Tapah ke KL. Okey, sekarang kita dah tahu nak cari laju purata mestilah jumlah jarak bahagi jumlah masa. So, sekarang jarak. Kita kena tahu jarak Tapah pergi Kuala Lumpur. So, macam mana nak cari jarak Tapah pergi Kuala Lumpur? Okey. So, kat sini kita tengok dulu. Dari Ipoh ke Tapah 100 km dalam masa 1 jam. Dia jaraknya adalah 60 km. So, berapa jam dari Ipoh pergi Tapah? Kita boleh kira. Kita kira kat sini. Okey, saya buat kat tepi ni. Dari Ipoh pergi Tapah. Okey. Dari Ipoh sampai Tapah, dia kata 100 km dalam masa 1
jam. Jarak Ipoh ke Tapah adalah 60 kilometer. So, 60 kilometer berapa jam? Kita boleh cari. Kita boleh tengok 60 bahagi dengan 100. Kita akan dapat 0.6 jam. So, dari Ipoh ke Tapah, dia mengambil masa 0.6 jam. Sekarang kita tengok pula dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Dari Ipoh ke KL. Okey, dari Ipoh ke Kuala Lumpur dikata 110 kilometer dalam masa 1 jam. Dia kata jarak Ipoh ke Kuala Lumpur adalah 220 kilometer. So, kita nak tahu dari Ipoh pergi Kuala Lumpur berapa jam? 220 bahagi dengan 110. So, dapat 2 jam. So, Ipoh ke Kuala Lumpur masa yang diambil 2 jam. 2 jam tu termasuk dia singgah dekat Tapah. So, sekarang dia tanya kita dari Tapah ke Kuala Lumpur. So, dari Tapah ke Kuala Lumpur. Okey, untuk kita dapatkan laju purata, kita mesti ada jarak. So, jarak. Dari Tapah ke KL, kamu rasa-rasa berapa kilometer? Kalau Ipoh ke KL, 220 kilometer. Ipoh ke Tapah, 60 kilometer. So, mestilah kita ambil 220 tolak 60. So, kita dapat 120 kilometer. Jaraknya adalah 160. 220 tolak 60 kilometer, kita akan dapat jarak dari Tapah ke Kuala Lumpur adalah 160 kilometer. Kemudian kita cari pula masa. Kalau dikata dari Ipoh ke KL, masa dia 2 jam. Tapi Ipoh ke Tapah, masa dia 0.6 jam. So, kita nak cari dari Tapah pergi KL, kita ambil 2 jam tolak 0.6 jam. Okay, so akan dapat 1.4 jam. Okey, oleh sebab itu kita boleh cari laju purata. So, laju purata jumlah jarak. Jumlah jarak dia 160 kilometer bahagi dengan jumlah masa dia 1.4 jam. So, kamu kira guna kalkulator, kamu akan dapat 114.29 kilometer per jam. Okey, so sekarang kita dah dapat laju purata dari Tapah ke Kuala Lumpur adalah 114.29 kilometer per jam. Okey, itu sahaja untuk soalan 6. Ada soalan nak tanya, boleh PM. Okey, so dah habis contoh. Maka adalah tugasan untuk kamu. Tugasan kamu adalah modul bersertai muka surat 38. Praktis 9.1. Kita sambung yang semalam. So, kamu buat nombor 4 dan nombor 6 sahaja. 2 soalan sahaja. Okey, untuk pelajar yang dah siap, tolong submit kepada saya hasil kerja kamu. Dan selepas kamu tengok video ni, kamu tolong isi dalam borang kehadiran. Okey, saya minta jasa baik kamu untuk isi borang kehadiran dan
hantar tugasan kamu kepada saya. Kamu boleh WhatsApp saya. 2 soalan sahaja untuk hari ini. So, kita sambung for the next class. Thank you. Bye-bye.